Podcast Kongsi Terang dihebatkan oleh Pixel Distribution, one of the leading distributor for professional video product in Malaysia. Layari www.pixels.com.my untuk maklumat lanjut. Bersama kita Cik Nap dan saya Jasmine untuk episod kali ini. Ini hari-hari keberwarna-warni. Hari ini kita ada satu guest dari View. View Mat. Wih, ini special lah. Uish, susah Special. dapat orang ni. Betul. Macam-macam tangkap kan. Mantra stop dapat kan. Kita dah banyak view guest-guest lain, kita dapat view betul. Okay guys, so hari ni untuk episod kali ni kita bersama dengan Azhar. Apa khabar Azhar? Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Thank you Azhar sudi datang you, ke podcast. Thank you Ajak. Oh. Thank you datang ke podcast Kongsi Terang. Tak ada. Untuk yalah kita penonton-penonton ni yang tengok ni Panjang ni. Itu maksudnya kenalah masuk. itu dia punya queue. Okay. So untuk kali ni kita bawakan orang yang bertanggungjawab. Azhar as a script writer. Di View dia series lah kan, kau bertanggungjawab dengan series. Okay, ataupun kita bagi ruang sikit. Ya, View Malaysia. Tahu tak View? View original kan sama kan? View original tu dia punya content sendiri lah. Sebab dia view dia ada dua kan. Kau beli barang dan benda tu adalah katalog kau. Yes. View original tu kita orang yang produce sendiri lah. So for sure you guys yang menonton ni mestilah pernah tengok View kan, drama-drama series-series daripada View kan. So ini kita bawa orang ini orang penting ni, orang kuat ni, orang sadar ni, orang Script writer. macam saya cakap tadi, orang yang bertanggungjawab untuk menghasilkan series-series lah. Konten-konten di Views. So kita nak kenalkan diri dululah. Zahar mungkin sedikit sebanyak back history, sejarah. Boleh Assalamualaikum guys. Thank you. First of all, thank you. Thank you Ajak Kongsi Terang. Okay, saya Azhar. Aku Azhar Amir Hisham. Aku sebenarnya dekat View, aku seorang script writer dan juga pengurus pembangunan konten. Konten. So maksudnya adalah kalau konten-konten masuk, kalau let's say pitch kan. So let's say benda tu. So semua pitch ni dia akan jadi dia first dia PowerPoint deck dulu. Dia 5 pages punya PowerPoint. So daripada 5 pages PowerPoint ni kita akan tengok okay ni mana dia boleh pergi. So daripada situ, daripada PowerPoint tu sampailah dia dah shoot. In terms of story, aku antara orang-orang yang jagalah. Okay, sebelum kita pergi kepada bidang kerja dia lah, Views ini, belajar mana dulu Azhar? Aku dulu MMU. Aku grad 2016. So dalam jurusan Cinematic Arts. So ada time di mana MMU dia ada satu course untuk filem. So alhamdulillah bila aku masuk tahun tu dia ada. So bila masa aku masuk MMU, kalau aku boleh cerita sikit So bila aku masuk MMU, sebenarnya nak buat filem tapi tak tahu macam mana. Sebab masa tu dia filem animation, dia ada animation. Aku tak pandai lukis, aku tak pandai buat 3D, tak pandai. Tapi tak tahu macam mana lah kita cuba kan. Kita masuk tapi hopefully one day dapat buat filem. Bila aku dah habis foundation, course ni buka. Terus masuk So course ni buka, rezeki kita masuk dan kita masuk tu pun tak tahu jadi apa. Tapi okey lah, alhamdulillah menjadilah kot. InsyaAllah kan boleh lah. Dalam line tu lah. Okay, nak cerita tentang script writer. Sejarah bermulanya you sebagai penulis skrip memang daripada MMU atau pernah sebelum ni dah menulis? Kalau in a way yang berbayar sebab MMU lah kan. Okay. Tapi untuk kalau kita kata dah buat cerita semua tu dah lama kan. So I guess the minat tu dah memang lama daripada kecil pun. Daripada kecil sebab aku rasa aku suka berangan-berangan kan. So kalau kau tengok cerita kau macam wah kenapa kalau dia macam ni dia jadi macam ni, kalau macam tu jadi macam ni kan. Dan benda tu sampai ke universiti semua. Tapi the real job after grad lah. Okay, sebelum kita pergi the real job after grad tu, maksudnya masa dekat MMU Cinematic Art tu, kat situ memang dah you dah apply as a script writer punya ni lah. Dah develop kat situ lah. Script writer. Sebab tadi kata tak pandai editing, tak boleh ni, tak minat semua kan. So memang niat tu nak ke situ.
So nak kata directing tahu pun tak berapa tahu. Kan? Sebab anyway aku rasa pun macam directing ni, I don't know lah, aku tak rasa orang start jadi nak jadi director. Ya ada. Mungkin ada mungkin ada lagu kan, mungkin ada kan. Tapi kalau untuk aku sendiri aku macam maybe director tu end goal, tapi apa yang kau boleh offer sebelum kau jadi tu kan. So aku punya minat memang writing lah. So my writing dan bila masuk uni pun kita belajar semua benda. Tapi writing tu, kelas writing tu yang paling aku sonok lah. Kan, yang paling orang kata nak menunjuk sikit yang itulah. Yang lain-lain nak score situ lah. Kita tiru-tiru Afiq je kan. So senang kata untuk projek course masa tu memang kau buat skrip je lah. Tak ada pegang cam ke, tak ada apa ke editing? Editing aku buat. Editing buat. Editing buat. Okay, so aku writing dan editing aku agak suka lah. Kamera aku tak tahu langsung. Aku tak tahu langsung. Tapi yelah, waktu belajar tu belajar lah kan. Belajar. Dia masuk tak masuk lah bila dia belajar. Kan, tapi orang tu aku rasa jangan tak apa, aku ada kawan-kawan yang tahu benda tu. Tapi kamera sampai sekarang aku tak berapa tahu lah. Tapi mostly writing, editing aku suka. Sebab aku rasa editing tu melengkapkan writing kau. Kan, sebab writing tu bila kau tulis dia begitu, yang akan menjadikan dia begitu bila kau edit dia, bila kau letak balik kan. So ada banyak keadaan di mana kau tulis lain, asal jadi macam ni kan. So proses tu bagi aku in a way lebih kurang in that sense. So aku lebih. So lepas grad 2016 ada buat freelance dulu ke sebelum masuk ke View, ataupun mungkin ada touch mana-mana tempat kerja lain dulu sebelum View ke, atau terus masuk View ke macam? So lepas aku grad, so lepas beberapa bulan selepas aku grad, dia ada, aku punya MMU ni dia ada buat satu showcase. Okay. So showcase yang dia tunjuk, dia panggil industry player. Lepas tu dia akan tunjukkan final year project budak-budak ni dekat industry player tu. Dengan hopefully adalah peluang pekerjaan. Adalah peluang-peluang yang akan kena kan. So benda tu masa diorang tayangkan showcase kita orang, showcase batch aku, alhamdulillah like a few, tak lama selepas tu aku dapat message. Showcase ni macam final project punya ni lah ke macam ni? Final project punya. Kan. So I think like macam ada 5-6 final project punya tu. So dia orang buat kat Publica tak silap. Okay. So sebenarnya aku tak ada, sebenarnya aku tak datang pun showcase tu. Aku kat Penang masa tu. Kan. So dia orang panggil orang-orang ni datang tengok. Lepas tu masa aku tu kat Penang aku dengan family, aku vacation time tu kan. Lepas tu aku dapat message daripada Kyle Gunting. So Kyle Gunting ni one of the writers of Polizivo. Okay. Dia datang showcase tu? Dia datang. So 3 orang. Dia Kyle Gunting, Jolso yang direct Polizivo 2. Basically Jolso is the kepala of the ni lah. And then Anwari Ashraf yang buat High Council semua. Yang tengah top sekarang. Yang tengah top sekarang lah kan. So yang message aku ni Kyle. So dia kata we saw your short film. Dan basically diorang ada this one program. Sebab diorang ni pun muda. So in a way diorang don't want the cycle to stop at them lah. So dia macam budak-budak, sebab I think benda tu yang orang struggle lah. Benda ni lepas kau dah siap, kau nak pergi mana? Kan? Sebab jalan dia tu sangat confusing. Kan? Dia bukannya macam kau grad kau pergi kerja. Kan? Dia jalan tu ada macam aku nak pergi mana? Sebab kalau in a way kalau jalan kau a bit salah, okay, of course you can start over right? Tapi bila kalau jalan tu macam lain sikit, mungkin kalau kau tak sedar susah kau nak tarik balik kan. Susah kau nak datang balik ke deadline kan. So rezeki aku bila diorang message, diorang kata we've been thinking of wanting to do this one program. So program ni di mana? Nama program ni dahsyat. Nama program ni Astro Special Features Bootcamp. Bootcamp tu dia bukan sekadar nama je, dia betul-betul. Dia betul-betul menjadi satu bootcamp di mana kau akan duduk dekat satu tempat ni selama berbulan-bulan, and then kau sebelum tu dia WhatsApp kau seorang je? Kerja team? Projek tu team kan? Projek tu team, tapi orang lain dia message on separate timing lah. So masa tu dia message aku dulu, dan aku dapat tahu yang a few of my friends pun ada di tag juga. Then a few people from other university juga. So total dia ada 10 orang. Afiq ada tak? Afiq masa tu freelance agaknya kan? Afiq tengah freelance time tu. Afiq dah freelance, dia dah laju gerak. Afiq gerak dulu. That's the thing about orang-orang macam Afiq, dan bukan orang-orang macam aku. Sebab orang-orang macam aku ni aku rasa macam mungkin sebab writing ni, sorry aku side track sikit kan. Sebab writing ni dia kalau orang tak tahu kau boleh menulis, mungkin orang takkan tahu kau boleh menulis. Betul. So kau akan macam tulis lah untuk kawan-kawan kau kan. Tapi
Tapi where's the money coming from betul kan. So lain kalau macam orang-orang teknikal, sebab aku rasa orang-orang teknikal sentiasa diperlukan. Kan sentiasa Dan ada benda orang senang nak nampak. in a way kan, orang senang nampak kalau kau boleh buat benda tu kan. So Okay, sama dekat bootcamp tadi. dekat bootcamp tu, so 10 orang ni diletakkan di dalam satu rumah di Puchong. Okay. Dan hari-hari makan tidur filem lah. Aku remember the first 1 month ke the first 2 month. Kerja aku best gila. The first 2 month aku kena tengok movie je. Tengok movie tapi 5 movie satu hari. Dan Nak muntah kan. tapi bootcamp ni under Astro. And Astro. So benda ni macam satu projek yang dia tak diwawarkan dia bawah tanah taklah dia dibawakan je kan, tapi in a way dia bukanlah sesuatu yang, yalah sebab dia just nak train budak, dia bukanlah sesuatu yang macam hype, it's not a competition or anything lah kan, so it's just a program macam So tu. benda yang bootcamp ni first time buat ke atau dah sebelum ni dah pernah ada? First time. First time? Aku MMU course first time, bootcamp ni first time. Ui. Mana first yang diwujudkan masa engkau lah? Masa aku lah. Ui. Okay, masa kau dalam training ni PLKN Macam lah. dalam training ni okay, kau as a script writer, so memang training kau adalah untuk script writer lah. Yes. So dia ada 3 division. Satu writing, satu producing, satu directing. So aku dia masuk fokus on 3 benda tu. So siapa yang writing, kau buat benda-benda writing lah. Benda-benda producing, kau keluar, pergi Riki, pergi cari location, cari sponsor and stuff like that. Directing, so directing dia fokus on check references and benda-benda macam tu lah. Directing. So tadi sebut satu hari 5 movie Local dengan foreign lah? Dua-dua. Dua-dua. Dan dalam sebulan tu setiap hari 5 berbeza. Dan dia ada reason dia kenapa satu-satu ni kau kena tengok kan, sebab Polis Evo 2, kalau korang ingat balik, Polis Evo 2 adalah orang kata movie dalam Polis Evo franchise di mana dia lari daripada Polis Evo 1. Dia nak menjadi sesuatu yang berbeza. Dan dia sangat macam level kefahaman tu macam tinggi gila. Dia macam tiba-tiba macam Betul. kan, Terrorist macam tu. dia jadi terrorist macam tu kan. So untuk ke arah situ, references tu sangat memainkan peranan yang sangat besar lah. Okay, jap. Waktu kau masuk camp ni, Polis Evo dah shoot belum? Polis Evo 2 belum. Oh, adakah benda ni untuk Polis Evo 2? Dia sebenarnya untuk a few other things lah yang orang kata line up. Tapi masa tu aku diserap. Somehow we are all diserap. Dan habis program tu terus masuk Polis Evo 2 ke atau in between dah? Dia jadi kau dah masuk. So keadaan tu jadi di mana I guess that's the thing, I guess sebab bila kau hari-hari dengan bos kan, sebab diorang memang ada dekat situ. Diorang pun yang 3 orang tu memang monitor lah dalam bootcamp tu sekali kan. So di dalam, dan dia jadi satu keadaan di mana kita dah rapat, kita dah brainstorm sekali kan. Bila brainstorm sekali, dia dah jadi keadaan di mana kau try dulu lah sini kan. So benda-benda itu yang kita nak, benda-benda try ni. Benda-benda try ni kau on je kan Raja. Okay. So aku try lah kan. Dan bosses aku ni bagi aku sangat, orang kata, diorang boleh nampak kan. Sebab kadang-kadang of course kau tak hit betul at the first time kan. Tapi dia boleh nampak sebenarnya benda-benda, kadang-kadang benda yang kau tulis tu most of them tak pakai. Tapi dia boleh nampak otak kau gimana. Faham? Kan? So kalau kau pergi sini, maksudnya mungkin kau boleh bagi aku sesuatu yang macam ni tapi closer to what I want. Kan? So daripada situ diorang serap masuk terus lah. Benda serap ke ni Polis Evo 2? In a way aku terus tulis skrip. Aku co-write lah. Basically aku co-write. So the main dia still 3 orang tu. And Anwari, Kyle, Joso, Anwari, Kyle. And then co-writer dia, orang-orang lain yang membantu. Aku salah seorang. So maksudnya waktu kau join ni, Polis Evo 2 tu dia punya skrip tak solid lagi lah? Tak ready to shoot lagi lah? Dia belum. Dia still ongoing kan? I guess secara bahasa kasarnya belum ready to shoot lah kan. Tapi I guess it's common in writing anyway, bila dia banyak-banyak draft kan. Bila dia banyak draft tu selalunya ada significant changes. Dan kadang-kadang dia placeholder. Kadang-kadang macam kau 2-3 pagi scene tu je kau dapat kan. Scene tu je lah kau letak dulu kan. Esok kau tengok jadi scene apa ni. Kan.
Oh, ayat aku buat. Ada dialog yang Apa? dalam scene dalam Polisi Ayat tu Bodoh. dia dalam trailer sudah kena buang. Ayat dia macam ni. Itulah apa ayat dia. Pelik kan? Pagi tadi kamu bangun matahari tetap terbit belah timur. Okay. Tapi rupanya kiamat datang belah malam. Itu dia punya speech. Yes. Speech masa dia tangkap on stage tu lah. Dan benda tu masuk kan? Benda tu masuk. Tapi kan dalam trailer kan dia ada satu kontroversi sikit. So benda tu dalam trailer dulu kan. So masa dia keluar trailer tu, yalah kau baru-baru kan, kau baru 24 tentu kau tengok, wah ayat aku ni terus buka trailer tu kan. Lepas tu ada satu perubahan dia buang ayat tu. Kat trailer tu lah. Dalam trailer. Tapi ada je Dalam movie ada lah. Yalah sebab memang yang antagonis tu lah. Apa nama tu kan? Hasnul Rahman. So that was your first job mainstream lah. First real job. Aku to be honest, aku rasa first job ever dalam hidup aku. Itulah dia. Okay. Dia bila dah cerita pasal Astro apa semua kan, dia nak pergi ke satu soalan ni. Tapi nak dengar dulu lah cerita kau. Okay, selepas selesai Polisi Evo 2, ke mana? Masuk Astro ke? Masuk Astro First ke? Selepas Astro, aku pergi di satu company nama dia ID8. So ID8 Media. Sekarang ni nama dia Revolution Media. Okay. So Revolution Media yang terbaru Villa Crystal kalau korang ingat kan. So Villa Crystal Revolution Media. Tapi masa tu diorang baru lepas buat Tombiro. Tombiro Penunggu Rimba. Kan. So aku join tu dan join tu maksudnya join. Maksudnya aku masuk company tu lah. Okay. Aku masuk company tu dalam setahun. Macam tu. So dekat situ disiplinnya lain pula. Kan sebab dalam masa aku buat Polisi Evo, kita orang hanya fokus on satu projek saja. Kan dan memang kau ketuk habis-habis kan. Kau memang sini tak okey tukar, ni tak okey, ni tak okey tukar kan. So kat ID8 ni pula adalah di mana dia ada beberapa different workflow. Beberapa different job scope. Salah satunya contohnya kau pitch. So dekat situlah aku didedahkan dengan orang kata okay, let's come up with a few stories, let's brainstorm a few things and then kita buat a proposal and then kita pitch. So dekat situ pitching untuk jalankan projek tu lah. Pitching ke OTT platform semua. Anyway pitching kat View. So benda macam tu lah kan. So dekat situ aku sempat buat Ghost Bride. The Ghost Bride Netflix punya maksudnya first Malaysian Chinese first Malaysian Chinese language. I mean I was one of the writer's assistant lah. Kan. So, Okay Cop, sebelum ke situ, sebelum ke situ, after Polisi Evo 2 tu, terus masuk ke company tu ke atau lah you dah masuk satu bootcamp yang kalau kita punya ni okay akan ada next. So kenapa? Tak ada Itu pun menjadi satu soalan juga. tak ada kesinambungan job lepas tu. Tak ada pegang ke budak-budak yang masuk camp ni kan? Dia aku rasa dia in a way bila habis Polisi Evo 2 tu, because I think it's about sustainability juga kan. Sebab in a way of course lah, kalau macam okay, kalau to put into perspective, Polisi Evo 3 pun release tahun lepas atau tahun ni kan. So 2018. So in a way kalau let's say we are still there. And so dia macam tu lah, dia ada those kind of decisions juga in mind. Kan. So in a way lepas tu kita lompat ke tempat yang mungkin kita rasa macam okay, ini pun I mean stable satu benda, tapi another thing is that ini pun boleh bagi kita kepuasan yang berbeza juga. Kan sebab in a way for ID8 tu sebab dia buat Tombiro. So Tombiro tu adalah orang kata di dalam the hype of MCU kan, the hype of DCEU kan. So macam you can be a part of something in that sense kan. Ya lagi pun masa tu kau baru lagi masuk industri kan. So banyak lagi nak kena export. So kita pun macam wah ni pun genre pun macam best. Benda-benda yang dia buat pun anyway benda-benda yang dia buat sangat seronok kan sebenarnya kan. So di ID8 tu berapa lama?
Setahun aku rasa. Setahun. Lepas tu baru jam ke view lah. Lepas tu baru view sampai sekarang. Kau pitching kat view, lepas tu view tarik kau. yang pitching tu bukan story tu. Wah ni saya nak orang ni. Dia macam at one point masa sebelum aku pindah pergi view tu, aku sempat buat satu kat Idiot. Aku pitch kat view aku baca balik view. Okay, sebelum bawa masuk benda tu. Aku yang macam ini skrip aku ni. Okay guys, sebelum kita nak throw ke situ, kita nak break seketika lah. Okay guys, jangan ke mana-mana, kita akan sambung selepas ini. We are back to podcast Kongsi Terang bersama dengan Shenab dan juga Jasmine. Dan ini kita punya guest. Okay, tadi kita sebelum break tadi ada mention tentang perjalanan selepas Police Evo 2. Tapi sebelum kita nak go through dekat benda itu, nak jadi script writer ni. Tadi ada sebut jugalah you masa kecil quite suka imagine, suka membayang-bayangkan berang-rangan semua tu kan. Jadi bila nak kepada penulisan ni macam susah tak? Sebenarnya susah. Tapi okay lah, kita kenapa dia susah lah kan. Dia susah sebab idea dengan skrip tak sama kan. So maksudnya selalu kita akan tengok orang kata macam aku dah tahu idea tu kan. So sebenarnya kalau kau fikir macam okay, idea tu kalau aku bagi tahu kau, aku tulis idea kau tu, mungkin aku dapat 2 minit ni. Let's just say benda macam tu kan. So orang kata that transition untuk aku, mungkin aku ada tahu sikit-sikit. Ni semua aku belajar kat Police Evo lah. Semua aku belajar dekat Police Evo 2. Aku punya pengenalan terhadap benda-benda ni kan. So daripada idea tu, macam mana kau nak tukar, terjemah dalam bentuk skrip. So dekat situ sebenarnya in a way dia boleh kata some of it is quite theory juga kan. Terutamanya macam kalau cakap pasal story structure, let's just say kan. So story structure tu aku tak adalah nak kata undang-undang, tapi ada benda-benda yang in a way kau tahu kalau kau buat macam ni dia jadi. Kan. Contohnya macam tu 3 act tu. 3 act lah, benda-benda 3 act kan. Tapi it's also what is in the 3 act. Dan usually it's also references lah. Kan, references. Kadang macam let's just say aku kata aku nak korban, watak ni nak korbankan diri untuk watak ni. Dia nak korbankan diri kat mana? Itu soalan lain. Kalau idea kau macam okay, aku nak dia ni mati lah. Kan? Tapi kau nak mati mana? Episod 7, episod 6, episod 2. Cara nak mati macam mana? Apa yang ada kat situ? Apa yang ada kat situ? Kan? Kau nak dia mati plot twist ke? Kau nak mati kau set up ke? So benda-benda tu yang datang selepas idea lah. So tu yang a bit hard untuk develop dekat situ. Lama tak kalau nak habiskan, kalau macam kau nak buat satu series ke apa kan? Contohlah dalam 10 episod, skrip tu berapa lama nak menghabiskan? Generally I would say sebenarnya ideally tu in a way yang macam at least kau boleh dapat sesuatu yang memuaskan lah. Mungkin 6 bulan. 6 bulan. So tu mungkin yang kau rasa macam okay, kalau aku baca lagi mungkin aku tukar lagi, tapi okay lah ni, boleh lah kan. Mungkin 6 bulan lah. Aku masuk sikit. Apa pendapat kau? Sebab biasanya yalah, script writer ni dia ada ego dia apabila diberikan skrip itu kepada director. Okay. So director kadang-kadang dia ada ubah, dia ada view dia sendiri kan. Dan aku juga biasalah dengar pasal workflow di mana kadang-kadang skrip tu dah ada. Okay. Tapi director ni suka sangat tukar last minute on set. Mungkin scene tu dia dah ubah satu ubah je. Sekejap lagi okay, take 5. Lepas tu dia dah cari buat skrip, dia dah ubah dialog apa semua kan. So apa pendapat kau untuk yang macam ini? Mungkin ataupun memang kau okay je untuk aku dah habis 6 bulan, kau nak ubah-ubahlah ke macam mana? Okay, itu satu hal. Satu lagi berkaitan dengan itu director, berkaitan dengan actors. Okay. Sebab ada ad-lib semua macam tu. Ad-lib semua tu kan. Setengah actors ni kadang mungkin untuk memudahkan dia, memudahkan scene itu, dia akan ad-lib benda-benda tu kan. Ataupun dia simplify the dialog. Yes. Membawa masuk yang sebab macam mana berpengalaman lah. Ada satu kuasa take pictures
Dia sebut Mat. Betul, kena sebut Consulted Pictures sebab untuk Super Tele tu nama dia Tarantula X. So saya nak berlakon dalam tu, megang watak sebagai polis lah, ada 4 orang polis. So main dia adalah Abang Imam Manan sebagai inspektor. So masa first script reading memang dia dah bagi tahu, okay, kita kat Consulted Pictures ni tak boleh ad-lib. Kita yang sebelum berlakon dah biasa ad-lib kan, macam memudahkan kita. Ad-lib bukan banyak, sikit lah. So bila tak boleh ad-lib kita dah jam. Jadi macam berpeluh macam, kena hafal betul-betul ni biji ni. Sebab memang dia cerita history Consulted Pictures ni. Consulted Pictures ni kalau tak silap dia dengan scope production boleh kata sama naik. Banyaklah Consulted Pictures ni hasilkan filem, drama dan sebagainya. And dia cerita memang mostly projek diorang, pelakon-pelakon dia memang tak ad-lib. Memang dia ikut based on script. Okay. So apa alasan dia? Kita tanya kenapa tak boleh ad-lib. Bukan kita nak tanya tu sebab kita nak ad-lib. Tak. Kita sekadar nak tahu kenapa tak boleh ad-lib. Alasan dia kita nak menghormati script writer. So what's your thought untuk soalan Jasmine dengan ni? Untuk director juga actors. Director dulu director for me, kerjasama tu sangat penting. Kan, kerjasama tu sangat penting sebab kau writer, okay, dia sebenarnya macam ni tau. Dia kadang-kadang kita kena faham sebagai writer ni, aku faham ego writer ni aku sangat faham. Tapi satu benda juga yang writer kena faham adalah kau tulis, orang tu kena pergi. Orang tu kena pergi. Tapi tulis pun macam pala 6 bulan tu. Itu dia punya, itu bagi aku give and take. Untuk writer susah tulis. Kan? Tapi bagi aku personally, aku selalu rasa yang macam kalau aku tengok orang buat, aku rasa kau lagi susah daripada aku. Kan? Nak merealisasikan apa kan? yang untuk merealisasikan script writer bayangkan tu kan. Betul kan? Sebab kadang-kadang untuk aku personally jugalah, sebab benda-benda yang aku tulis kadang-kadang boleh jadi a bit fantasy. Macam contoh aku buat Nenek Monggok 3, aku tulis ganjil 1000 Nina kan. Ganjil. Ganjil. Dah nampak kalau ganjil? Dia lakon ganjil. Tak terusinnya. Dekat kedai apa? Kedai CD Alpha Record. Aku ingat kan. Alpha Record kan. So benda-benda tu semua benda yang ini script writer dia. Ini abang ni. Janganlah. Terusinnya. Okay. So benda-benda tu benda yang mungkin kau tak boleh nak cari pun dalam dunia nyata, in that sense. So macam mana kau nak bagi tahu orang ini yang kau nak? Sedangkan benda tu tak ada pun. Kan? Okay, then bila dia bawa kepada director akan ada interpretation dia sendiri. So bagi aku menghormati ni penting, satu benda dia penting. Tapi aku rasa hormat menghormati ni Indian dia kena kepada story. Kan, kita menghormati story tu bersama-sama. Faham. Kan, macam lah contohnya. Okay, ada satu aku petik sikit ganjil. Ganjil kalau kau tengok scene yang tak ada kau. Tengok je. Tengok. Kau keluar episod 6 aku tu kan. So mungkin 6 episod kau tak tengok. Tapi episod 1 tu episod 1 tu Daniel ni mimpi. So dia mimpi, dia nampak tanah runtuh tau. Kan. So dia berlari-lari di IMS, di Iskandar Malaysia Studio. Dia berlari-lari kat situ, tiba-tiba ground breaking. Okay. Dalam skrip aku, pada asalnya dia jatuh gaung. Dia jatuh gaung yang macam gunung punya. Tapi itulah benda-benda yang writer kena aware kan. Kau bukan shoot kan. Kau bukan shoot kat sana. Kan. Dan macam mana meet in the middle. Dan Yusri kata okay, kita nak pergi IMS. Kat IMS tu ada satu set macam ni. So apa kata kalau kita tukar jadi runtuh. Jadi tanah dia macam tanah runtuh, sama juga dia akan jatuh juga. Betul. Kan. So dekat situ di mana writer dengan director ni bagi aku kerjasama dia kena sangat kuat lah. Tapi maknanya banyak tak gaduh. Bagi aku dia jangan mendapat lah. Okay, so in a way so far dengan semua director pun kan tak pernah lah bergaduh. Sebab kau nak gaduh, tak ada orang tak ada masa lah kan. Sebab kerja pun kau banyak, orang lain pun so more tu nak merealisasikan, nak bagi benda ni sukses je lah. So maksudnya antara director juga scriptwriter ni, maknanya dia tak ada kau kena obey aku kena obey kau. Dia tak ada rules macam tu lah. Maknanya director memang kena 100% follow scriptwriter, ataupun scriptwriter kena follow 100% apa yang director nak. Dia bagi aku dia story juga. Tapi kalau aku dah elaborate sikit,
selalunya director dengan writer ni, kenapa dia orang kena bekerjasama adalah kerana dia orang datang daripada sekolah otak yang beza-beza. Betul. Let's just say writer, let's just say aku tulis 10 episod. Let's just say director kata, scene ni aku nak buang tapi aku kata, scene ni episod 8 dah ada balik tau. So writer ke situ. Kan writer dia more intention kan, more character. Dia akan kata macam, tapi kalau kau tak ada kat sini, macam mana kau nak justify dia buat benda ni dekat episod 7, kat episod 6. Kan? So writer daripada situ. Director pula, satu lagi pula pasal writer ni adalah kadang-kadang writer ni tend to not be too visual pula. So kalau let's just say aku nak scene macam let's just say aku nak bergaduh dengan kawan aku 2-3 page lah berdialog kan. Kau lah yang buat, aku lah buat kan. So director datang dia kata banyak. Apa kata kalau seorang ni dia ambil dia tumbuk terus ke, dia ambil cawan dia baling. Kan kau dah save. Apa kata aku yang pukul kau ni? Lama sangat kan. Lama sangat kau ni, apa kata member kau datang belakang dulu kan. Apa kata kau lori langgar kau ni? Settle kan. So ke situ pula. So kita perlukan dua-dua. Sebab visually pun bagi aku director itu adalah director punya orang kata bukan saja ruang tapi expertise. Sebab kau tahu, kau sebagai writer pun kalau kau langgar pun apa yang kau boleh bagi bila kau langgar, in that sense kan? Dan apa yang kau boleh add value to that, instead of like let's just say director tu kata okay, aku tak boleh bakar the whole building, aku boleh bakar satu bilik, let's just say kan. Tapi dia boleh buat dengan cantik lah benda tu kan. Untuk writer dah macam alamak macam mana kan, aku nak bakar besar. So dia adalah dia punya dia punya. So, bila kau sembang pasal benda ni, adakah engkau akan ada dekat set ataupun the call je? Dekat view selalunya aku tak ada. So selalunya dia punya proses akan terjadi sebelum so dia daripada writers room, dan dia outline, dia script, lepas tu kau sit down dengan director. Mana on set takkan ada tukar lah. Sebaik-baiknya begitulah. Kan sebabnya adalah kita tak nak kejutan-kejutan je kan. Kita tak nak benda ni macam, sebab kadang-kadang bila on set, bila benda dah impromptu, macam aku cakap tadi, tiba-tiba benda yang ni yang kena set up dekat sini dah tak ada. So benda-benda begitu je. Kalau in terms of tiba-tiba director nak kata macam nak tambah sedikit atau tukar sikit dialog untuk still, tapi intention still sama, okay. Tapi inform lah. Kena depends severity of the scene kan. Kalau benda yang betul-betul main punya scene tu mungkin kena macam contoh skrip kata dia kena bunuh diri, let's just say dia nak buat orang bunuh dia kan lain kan. Sebab bunuh diri tu menunjukkan psikologi diri kau kan. So benda-benda macam tu kita bincang. Okay, tadi actors, kalau untuk director, untuk actors macam mana? Kalau untuk aktor nak kata menghormati tu semua tu, bagi aku dia sama juga. Bagi aku dia still, dia adakah kau faham scene tu scene apa lah kan. So let's just say kalau dia tak kacau, let's just say kau patutnya cakap I'm sorry, kau cakap maafkan saya, let's just say kan. So in a way dia sama lah. Of course perubahan ni adalah natural ke tak natural, that's another story kan. Tapi usually untuk aku sebagai writer, dia ada benda-benda yang kita tahu dialog tu kau kena sebut. Sebab kadang-kadang kita fikir editing kan, let's say macam editing, kau fikir sebelum end scene ni dia kena cakap benda ni supaya momentum dia naik. Tapi kalau kau tak cakap, ataupun let's say kau patutnya cakap macam menjerit, tapi kau tiba-tiba kau macam kan, so benda tu dah tak jadilah aku nak buat ke scene ke depan kan. So I think it all goes down to kau punya kefahaman of that apa intention tu nak, dan of course dia macam mana yang kau selesa. Dia satu bila pengalaman Shenak tadi lah dalam Consulted Pictures, bila dia cakap kita tak payah lip, that was my first experience yang kau menghafal betul-betul word by word tau. So, memang menghafal lah. Menghafal lah. Hafal lah kita memorize tu memang hafal. Tapi macam mana kita nak terjemahkan karakter tu dalam bentuk natural. Kalau abang Manan ni otai. So kita belajar daripada dia. How he threw that dialogue. Kelantan. Dialog. Kan. So kita tengok dia buat, dia boleh buat. So why not kalau kita try buat benda tu. Satunya yang saya nak nampak bila kita betul-betul ikut skrip ni, mudahnya dari segi shot. Sebab akan ada banyak shot.
kalau kita ad-lib, as long as you memorize what kind word yang kau ad-lib tu memudahkan. Kalau ni shot ni lain, ni lain. Yalah. Tak konti lah. Tak berhenti lah. So maybe itu one of advantages lah. Satu benda yang bagus lah di pihak Concerted Pictures untuk kita memorize that script. Okay guys, kita nak sebelum nak break kan, kita nak lontar dulu soalan tapi jawabnya selepas break lah. Nak tanya Azhar kan. Okay, dekat View ni tengoknya banyak series yang dibeli daripada luar. Okay. Instead of buat yang sendiri punya. Macam sendiri punya tu macam boleh kira lah. Contohnya apa? Yang paling latest adalah Nenek Si Bongkok 3. Bongkok 3. And so korang ni tak buat kerja dekat View ni kan. Kita break jap. Cuti lah, hari ni cuti. jumpa selepas ni guys. Jangan mana-mana. Okay, kembali lagi kita ke podcast Kongsi Terang bersama saya Jasmi dan Chenap. Guest kita Azhar daripada View Malaysia. Memang tak ada masalah nak sebut kau daripada View Boleh. dah segmen 3 pun tanya. Okay, tadi sebelum break tadi aku ada tanya kan. Aku buat kerja ke tak? Kenapa dekat View ni banyak cerita-cerita luar? Kenapa tak buat cerita korang as a script writer ni tak cukup masa ke nak keluar ke apa? Cover balik soalan ni. Tadi sebelum ni macam lain. Kau tak buat kerja. Kau tak buat kerja. Korang ni tak buat kerja. Itu lah soalan kau, aku buat kerja ke tak? Tak buat kerja ke kan? Ataupun macam mana? Ataupun contoh macam sekarang ni masa kita rekod ni tengah hype cerita W Okay. So adakah W tu juga one of the kerja-kerja korang? Maksudnya nak translate balik kan daripada kita original daripada Korea kan. Yep. So korang dapat license untuk adaptasi sebagainya. Adakah itu part of the kerja script writer untuk translate ke? Macam mana? Ataupun mungkin kau boleh share juga perancangan View mungkin setahun berapa banyak original ke apa kan? Aku banyak cover ni sebenarnya. Tadi dah tembak. Silakan. Okay. So apa soalan kau tadi pertama? Alamak. Buat kerja tak? Panjang sangat lah Jan. Memang dah pening, tak tahu dah satu dah jawab. Pusing kan? Tadi kau tanya aku buat kerja tak, aku dah macam ni dah. Kita macam okey kita. Nampak? Itu trik dia. Yang tu dulu. Buat kerja ke tak? Okay, buat. Buat kerja. And then kenapa banyak cerita luar apa sebenarnya? Aku rasa itu just orang kata kelangsungan hidup streaming platform je. Kan kelangsungan hidup streaming platform. Sebab streaming platform adalah streaming platform sebelum dia depend on original. Dia depend on katalog dia. Kan? So sebenarnya in a way sebelum keluarnya original apa semua ni, streaming platform ni adalah kalau kita tengok bahasa kasar dia sebenarnya adalah di mana satu katalog, satu rak yang ada semua movie tu je betul lah. Satu rak yang boleh tengok movie dan kau tak perlu membayar RM30 untuk beli satu movie. Kau RM30 kau dapat semua movie. So sebenarnya katalog adalah sesuatu yang sangat penting dalam setiap streaming platform. Dan setiap streaming platform ada dia punya orang kata strategi ataupun orang kata kecenderungan untuk ambil katalog yang macam mana. Kan? So untuk View sebelum original like a few years back sebelum kita start buat original, dia memang dikenali sebagai Korean content punya hub lah. Kan? So dia punya, so untuk orang nak tengok Korean content dia pergi View. So kita nak try jadi one stop dekat situ. And one stop center kat situ. Kalau ni je, so kita tarik orang kata audience yang situ. Kan memang K-drama punya fan apa semua kita tarik. Okay, so kau pergi sini. So dia kedua-dua ni kena seiring lah. So apa yang kita kena tahu juga adalah Korean content ni boleh jadi ada di mana-mana, betul lah kan? Sebab license siapa yang sanggup bayar akan dapatlah benda tu. So that is when View original datang. Kan, so idea dia adalah untuk membuatkan satu sejenis content yang premium in the sense of that dia rasa macam kau tengah tengok, dia rasa macam in a way tak janggal lah kau tiba-tiba
sebelah tu ada cerita Korea kan. Tak adalah janggal macam pasal kualiti dia lain sangat dia. Tak janggal benda tu. Yang mempunyai cerita yang orang kata lebih apa nama perkataan dia. So basically USP dia lebih tinggi lah. Kan lebih maybe a bit more outside of the box tapi still kau faham, still boleh relatable. So that's why benda tu datang. Faham. Maksudnya bila kita macam kau kata tadi, dia adalah hub untuk Korean punya series. Jadi audience kat sana dah terdedah dengan cara penceritaan Korea. So bila korang nak keluar original, main yang tough untuk main benda-benda yang kena berfikir pun diorang dah biasa lah kan. Okay, berbalik pada soalan sambungan aku kan, macam sekarang masa kita rekod ni, yang top sekarang ni adalah series adaptasi daripada W punya series. So W ni adakah itu job scope korang juga? Maksudnya dia dikira sebagai ini adalah view original. Adakah macam tu? Macam mana? Ya, dikira lah. So sebab I guess walaupun kita kata dia adaptasi tu basically dia bukannya maksudnya dia sama-sama kan. Maksudnya adaptasi tu maksudnya kau still set kat Malaysia, location kau set kat Malaysia, actors kau orang Malaysia, kau punya tenaga kerja kau orang Malaysia, yang menulis skrip orang Malaysia, dialog semua dialog Melayu. So benda tu semua adalah satu, orang kata is just another content lah. Another content yang kau memang kena buat from scratch. Faham. Kan? So sebenarnya walaupun dia adaptasi ni kalau aku boleh elaborate sikit, dia punya cara nak buat tu pun berbeza tapi equally mencabar macam kau buat original juga. Kan? Sebabnya apa? Adaptasi ni dia punya, so adaptasi ni kalau sama sangat orang tak suka. Betul. Kan? Tak kisahlah kau cakap dia just, orang kata walaupun dia just tukar bahasa, tapi kalau dia sama sangat orang tak suka. Lain sangat pun orang tak suka. So dia punya fine line ni yang mana? Sebab kalau kadang-kadang kau macam buat tak berapa sama tapi tak berapa lain, dia orang kata macam, dan apa yang aku tengok? Aku tengok Idasal. So adaptation bagi aku yang memudahkan dia ada a few benda lah. So a few benda, for example, pertama orang dah tahu. Aku bagi contoh lah, kalau aku bagi contoh, let's just say Money Heist Korea. Yes. Kan? Money Heist Korea, kau dengar je Money Heist Korea, kau dah tahu macam ini. Tapi aku tak tengok dia tu, aku dengar tak berapa. Tak berapa. Kan? Tak berapa, tapi apa yang kau nak tu nama tu. Kan? Nama tu kau dah tengok macam, so in a way first impression kau tu dah kuat gila lah. Kan? So kau at least kau boleh yakin orang akan tengok first app. Lain cerita lah. Lain cerita tak tahu lah kan. So at least kau boleh dapat benda tu. That orang kata nama tu lah. So biar saya. Cina nak tanya satu soalan lah. Tapi sebelum nak tanya soalan tu, tadi Jah ada mention masa kita break tadi tu, apa view Malaysia ni kena ada apa-apa ni dengan view. Apa soalan tu? Soalan dia lebih kurang macam ni lah. Korang kan hub untuk Malaysia. So bila korang buat apa-apa decision, maksudnya korang select some series yang sesuai dengan audience Malaysia apa semua tu, adakah benda tu memang 100% on hub Malaysia punya control, ataupun kena sama juga kena pergi dekat HQ lah, HQ daripada Hong Kong kan. So adakah decision tu kena daripada Hong Kong juga ke macam mana? Aku cakap apa aku tahu lah, ni soalan bos-bos ni Jadi soalan dia sebenarnya aku duduk bos kata dah settle, saya sambung lah. Tapi I think dia punya falsafah dia adalah setiap market lain dia punya audience. Market ni maksud kau country lah. Country. Malaysia, Singapura semua tu. I mean kalau kita boleh ambil paling dekat lah, Malaysia, Indonesia pun konten dia dah beza sangat. So orang Malaysia lebih boleh menerima cerita-cerita yang orang kata sorry. So Malaysia dia boleh menerima cerita-cerita yang orang kata a bit more outside of the box ataupun a bit more fantastical. Mungkin sebab kita lebih sayangkan karya luar. So kita dah lebih cenderung tengok benda-benda tu. So bila kita rasa dapat benda tu lebih kurang. Faham. Indonesia dia masih nak tengok bawang merah, bawang merah putih. So benda-benda macam tu
lebih laku di sana. So maksudnya macam tu dari segi website tu kan, bila kita access views kan, kita access view tu, maksudnya view Malaysia dia punya katalog lain, view Indonesia lain katalog dia, macam tu ke? Dia sama. So orang Malaysia boleh tengok view Indonesia punya, orang Indonesia boleh tengok view punya. Tapi yang kita boleh agak adalah, of course kalau content tu Indonesia punya, di Malaysia mungkinlah tak sebanyak lah kan. Indonesia mungkin meletup gila kan, tapi kalau kat Malaysia dia jadi mungkin dia itulah dia punya penerimaan macam tu lah. Difahamkan macam view ni untuk menghasilkan series ke apa benda tu, diorang dah ada macam satu spek mana dari segi orang kata apa, even macam Netflix pun dia ada dah. Macam ni dia kena macam ni, so spek ni ditentukan oleh HQ. Spek masuk ke technical spek ke macam mana? No, I mean apa mungkin color grading lah apa benda tu semua. Maksudnya spek sebab bila tengok format, sebab tengok macam lain ni daripada macam filem kan. Cantik gila. Aku rasa dia bukannya ditentukan, I mean in a way yang tentukan collectively lah, collectively. Sebab I guess one more thing yang kita boleh point out juga adalah view punya cerita selalunya director dia filem punya director. Faham yang ada experience experience filem. So orang-orang ni dia punya mata melihat visual tu lain lah sikit kan. So maksudnya dia tahulah kalau dia kata okay yang ini aku nak reference macam ni. Ini aku nak. So benda ni semua di-present. Benda ni semua dah in a way, of course dia akan berubah eventually kalau you know, who knows what happens on set, who knows what happens anything right. Tapi during the meeting, pre-production meeting, kita bagi tahu lah aku punya tone macam ni. And aku punya reference cerita macam ni, aku punya pacing macam ni. Kan sama tak detail sama tu. Betul. In a way supaya kita, I guess supaya kita semua tahu on the same page. Kan? Supaya kita semua tahu kita kena buat cerita yang sama. Kan? Sebab kadang-kadang hanya kerana kau cakap thriller tak bermaksud darah kena melimpah-limpah. Kan? So thriller aku dengan thriller kau ni sama tak? Kan? Kan? Kita nak buat thriller yang macam mana? Kan? Kita nak buat yang bom ke? Ataupun kita nak yang macam ada benda kat belakang. Kan? Ada macam ni thriller yang mana? So benda-benda tu semua kena settle before. Okay, aku nak tanya satu soalan yang aku rasa is quite sensitive. Tapi kalau kau tak boleh jawab, cakap je tak boleh jawab lah. Alright. Okay. On the spot Okay. Kita faham dia adalah streaming platform kan. Jadi dia worldwide. Semua kena cater semua punya macam requirement lah kan. So adakah betul ura-ura yang aku dengar bila platform-platform streaming yang macam ni dia kena sentuh benda-benda yang sensitif lah. Contohnya kena sentuh pasal drugs, kena sentuh pasal pelacuran, kena mungkin perdagangan manusia, kena sentuh benda-benda macam ni. Perlu ke? Kalau boleh jawab kalau boleh share. Tu soalan yang sangat seronok. Aku tak rasa dia sensitif. Aku tak rasa dia sensitif. Nice. Dan aku rasa tu adalah benda yang orang kata apa the misconception of streaming platform sebenarnya ini adalah orang kata benda yang orang ingat. I guess people take the word edgy too seriously sometimes. Kan. So bila dengar macam streaming platform, streaming platform kena ni lah, kena lah. Kan kena ni lah, kena kes-kes. Sebenarnya tak kan. Sebenarnya in a way pun I guess story-story yang move kita pun sebenarnya kadang-kadang bukan movie-movie macam tu kan. Movie-movie yang kadang-kadang sangat senang, sangat simple kan, yang just mak dengan anak kan, mula-mula tak bercakap, lala bercakap. Cerita Koko lah, aku ingat yang cerita yang aku nangis Koko. Kan. Cerita apa? Cerita Koko pasal tu je lah kan, pasal cerita tu kan. So aku rasa tu misconception dia dekat sini lah. Sebab kenapa? I think diorang rasa sebab in a way kat View, I mean in streaming platform, I guess streaming platform in general lah, apa-apa pun I think the one thing adalah nama dia USP tau. Unique selling, dia ada dua. Kadang-kadang dia unique selling proposition, kadang-kadang dia unique selling point. So benda tu dulu. Benda tu, sebab kalau kau ada benda tu, dia akan menjawab beberapa soalan. Which is, kenapa kau nak buat cerita ni? Kenapa sekarang kau nak buat cerita ni? Kenapa kau rasa orang nak tengok cerita ni sekarang? So dia akan menjawab beberapa soalan. So for us, itu dulu. So in a way, kalau kau just datang and say, aku nak buat cerita pasal pemerdagangan manusia. I mean, it's not lah we are saying we don't want to do ke, we want to do ke, that's a separate matter. Tapi the main question is,
Okay. Apa tahu? Masnah ke? Rules tu pun tak boleh nak ni. That's basic rules, man. Oh my God. English. Hello, dengar. Okay, sama. Aku macam tertekan satu butang. Tertekan. Apa? Okay. Alright. Okay. Oh, ni wayang ke? Betul. Wayang. Tapi button tu wayang lah. Button tu wayang. Oh, button tu wayang lah. Okay. Alright. Okay. So bukanlah maksudnya kalau kita nak buat pemandangan manusia, boleh, tak ada masalah tu buat benda tu. Tapi itu ke core story kau ni? Kan itu ke yang sebenarnya kau nak bagi tahu kan? Okay, aku bagi satu lagi contoh lah. Cerita zombie kan. Cerita zombie, semua cerita zombie tak pernah pasal zombie kalau kau pasal. Zombie tu sebenarnya kan, semuanya adalah benda-benda yang di belakang. Betul. Kan. Train to Busan, father and daughter. Macam apa cerita satu tu Cargo, father and daughter. It's generally that. It's basically bringing people together in a situation where they actually desperate to live. Kan? So benda macam tu. So kalau kau dapat benda tu, pemandangan manusia ke apa ke, kalau kita boleh fit, kita akan fit. Kalau dia boleh masuk, dia masuk. Tapi benda tu dulu. So kebanyakan yang tak best ataupun yang jadi macam slack sikit adalah bila orang datang, dia bawa yang pemandangan manusia tu dulu. Dia bawa macam, aku dah tu isu ni. Kan, aku nak buat isu dia macam ni. Dia ni akan mati. Tapi itulah orang kata macam, ada satu dialog ni, aku tak ingat cerita apa. Dia kata, kalau kau ingat semua orang lain, dia jadi semua orang the same lah, betul tak? Kalau semua orang rasa nak buat benda lain, everyone becomes the same. So walaupun diorang sebenarnya tak communicate with each other, kau akan dapat like macam banyak story di mana orang akan mati. Asyik mati lah. Dia macam tu lah. Okay, sehingga sekarang kau pun dekat View dah hampir 5 tahun kat sana. So sepanjang kau kerja, dah berapa banyak views original yang maksudnya View keluar sendiri lah? Seingat aku 20 sampai boleh sampai 20, dan next year akan ada beberapa lagi lah. So it's more than 20 lah, I would say. So one of it adalah yang kau buat Nenek Mogok 3 lah. Itu yang aku create, means daripada awal lah, daripada pitching semua tu aku buat. Tapi ada a few others yang aku tulis juga. Lagi yang Ijat Kabul. Ijat Kabut tulis. apa weh? Apa benda Cakap je lah. Aku tiba-tiba cakap, kena buka dulu lah. Ada Ijab Kabul, ada Ijat Kabut. Ijat Kabut. Kabut. Kanjil. Seribu Nina. From Saga With Love aku tulis a few apps. Aku tulis 2 app. So guys, yang menonton ni, kalau tengok cerita-cerita yang ni, inilah penulis dia. Inilah penulis skrip dia. Dan apa yang aku nak highlightkan adalah kau ada menang anugerah. Mungkin boleh share sikit kan pasal Nenek Mogok 3. Ya, aku menang. Anugerah apa? Boleh share sikit lah. Dapat apa kan? Sebenarnya so yang aku dah nervous kan. Mula nervous. Dia nervous pak. Dia ada 2. Sebenarnya satu lagi tu nomination baru. Nomination. So yang aku yang tercalon as a Best Original Screenplay, itu baru pencalonan. That is for Asian Television Awards. Action Television. Asian Television Awards. So dekat situ Best Original Screenplay tu dia daripada Asia punya candidate lah. Bukan Asia nominate lah. Ada Wakil Malaysia lah. Kita nak hype sikit macam tu lah bunyi dia Wakil Malaysia kan. Tapi so dia ada Malaysia, China, Singapore, aku tengok ada Taiwan kot. So yang itu belum lagi. Yang itu yang tercalon yang mana? Nenek Mogok 3 lah. Yang ini semua Nenek Mogok 3. Yang for this award lah. So Nenek Mogok 3 itu bulan Januari nanti. Untuk tahu keputusannya lah. Januari 2024. 2024. So akan berlangsung di Vietnam. Nampak bunyi dia. Januari lah. Mak aku kat ceras dia. Apa dia? Aku kat ceras dia. Dia tak pergilah. Tengok je lah. Dia memang daripada dia lepas habis grad tu, memang dia tak ada dekat tempat tu. Macam tu lah. Yang ni kita orang tak pergi lah. Sebab-sebab tertentu lah kot kan. Okay. Satu lagi yang dah berlangsung Asian Academy Creative Awards. So dalam dunia siri ni,
Dia ada satu award nama dia Asian Academy Creative Awards, di mana award ni dia ada dua peringkat. So dia menggabungkan semua karya-karya daripada Asia. So ada Jepun, Korea, India. So tak kisah daripada OTT ke, daripada... Dia ada selection dia. Dia ada OTT, ada Open, ada TV saja ada. So benda ni kena disubmit ke ataupun? Disubmit lah. Okay. So disubmit. So view submit. So untuk national, so dia dua peringkat. Satu national punya peringkat, satu dia regional punya peringkat. So national ni maksudnya kalau dekat Malaysia, di Malaysia dulu lah. China dulu, Jepun dulu, dan dia akan pergi regional, dia akan gabung tu lah. So kat situ Nenek Mogok 3 menang. So for Malaysia, kita menang 5. Kita menang 5 award lah. Termasuk best original program untuk OTT. Untuk semua orang dekat Malaysia kan. So okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku rasa bangga lah walaupun bukan aku yang buat kan. Aku bangga lah jumpa orang tu. Bendanya penat. Bendanya penat buat kan. Berapa dapat? Okay, aku tanya bos aku. Okay guys, kita dah best lah, bau dah. tak puas kan? Sekejap, sebelum habis lantak lah kan. Sebelum nak habis, Hantar hari ni. sebelum nak habis tu kan, I would say yang somehow yang series Nenek Mogok 3 ni adalah satu benda yang lain lah daripada yang ada kat Malaysia. Mungkin I don't know, mungkin timing dia keluar bagus, so tak ada persaingan, jadi kita highlight kan dia. ramai cast tu kan? Ramai. Afiq ada kan? Sambal lah. Sambal. Afiq ada Nenek Mogok 3? Afiq ada sehari. Ada nama Afiq dekat Gerik. Yang penting ada nama. Yang penting ada nama. Walaupun sehari, setengah hari, sejam ke, nama dah masuk. So bagus lah bila you know yelah view Malaysia pun dipenuhi oleh orang-orang kita kan, orang-orang daripada Malaysia yang buat skrip semua. So hopefully view boleh keluarkan lagi more budget untuk buat series yang setanding macam ni lah kan, international level kan. Dari segi look, dari segi story dia, dari segi dia punya acting dia, dia punya marketing dia semua bagus lah. Betul. Dan actually kita dekat tim Podcast Citra ni memang sangat bertuah lah bila kita boleh invite Azhar ni as orang penting dalam view ni. Betul lah. Dekat set ni. So guys yang menonton ni rasanya korang kena tengok benda ni sampai habis. Sedikit sebelum penutup lah. Mungkin sedikit tips lah boleh share kepada newcomers untuk script writer ke yang mula-mula nak menceburi dalam bidang script writing ni ke. Okay, sebab apa yang aku boleh kata adalah I think kau kena tahu yang mana kerja ni in general lah kan? Sebab kita pun tak nak go detail sangat kan, tak sempat tapi in general dia kau kena tahu yang mana kerja, yang mana kau kena bagi more lah, I would say. Sebab kadang-kadang sebab kita tak boleh deny ini semua kerja. Kita semua bulan-bulan kita nak duit, kita nak ni kan. Tapi akan ada satu keadaan di mana kalau kau terlalu selesa begitu, orang yang melihat akan rasa kau hanya main line itu. Faham. Kan. Padahal kau ada this $1 million punya idea ni. Kan. So $1 million idea tu kalau ada simpan, develop, buat betul-betul, curi masa. Dia benda ni kena curi masa lah. Kan, kau curi masa, kau buat, mungkin belum duitnya tak apa. Kan. Yang itu ada sebab kau dah ada steady job, tak apa. Kan. Buat tu dulu. Dan keep on pitching. Tapi kalau boleh pitching tu, orang kata pitching dengan dia jangan datang macam aku ada idea, jangan macam tu lah. Cari saluran yang betul, cari cikgu, cari someone yang boleh bawa kau, yang nak didik kau untuk expose kau ke orang kata writing yang anyway kalau aku premium punya series kan, so more kepada premium punya tempat sebab dia punya disiplin akan lain sedikit. Ya betul. Kan kau tulis kat TV, kau tulis kat OTT, kau tulis untuk filem, dia akan lain sikit dia punya ni. So know where you are at, know where you are going, and always keep that at the back of your head lah. Kan give your time, okay, kat sini masa ni bagi aku berapa bulan aku buat ni. Faham. Tu je lah aku boleh kongsi dalam masa yang singkat ni kan, sebab jalan dia sangat lain orang lain jalan. Betul. Itu jalan aku lah, I would say. Yang itu yang aku lalui lah.
Right, that's it. Kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Azhar. Terima kasih, Azhar. By the way, aku punya view tu dah kena tak boleh subscribe. Dia boleh adjust tak? Bukan dia. Bukan dia. Bukan itu kerjanya. Tapi dia dalam office tu. Boleh. Apa kita ucapkan Kita tayang kat view all lah the best sekarang lah. ni. Wish. Tolong Ijaz. Wish. Tolong Ijaz, tak apalah, tolong Ijaz lah. Content original view. Apa-apa pun kita nak ucapkan apa orang kata all the best lah untuk Yeah. Thank you very much. yang Thank you. di nominate dan sebagainya. Mhm. Sebab yalah kita pun berbangga bila karya-karya yang original Yeah. bukan kita adaptasi ke apa kan, original tu. So hopefully ada menang lah apa-apa anugerah yang dinominatkan. Dan teruskanlah berkarya untuk industri perfilman Malaysia. Itu nasihat. And, teruskan berkarya dan maybe buat rekrut baru. InsyaAllah. Kena ada lah. Kena benda ni kena bersambung-sambung. Ya. Betul. Dan mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh Azhar ni dapat memberikan inspirasi lah kepada you all yang menonton ni. Dan insyaAllah sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada Azhar kerana bersama kita untuk episod kali ni. Terima kasih jemput. Sehingga berjumpa lagi lah di episod yang akan datang. Betul, jangan lupa untuk subscribe dan follow semua platform Kongsi Terang di semua social media lah, korang boleh check out dekat bahagian description. Itu saja. Thank you for watching. Assalamualaikum. Bye.